Baik. 7.3 prinsip keabadian tenaga. Sekali lagi, prinsip keabadian tenaga ataupun singkatannya ialah PKT. PKT. Prinsip keabadian tenaga. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang tenaga, ya. Tenaga, kuasa, ya. Kemudian apa lagi kita belajar, ya. Jadi ada formula-formula yang kita belajar. Kemudian kita belajar tentang tenaga keupayaan. Ya, tenaga keupayaan ada dua, tenaga keupayaan graviti dan juga tenaga keupayaan kenyal ataupun elastik. Ya. Sekarang ni kita nak lihat kepada prinsip keabadian tenaga. Apa yang dikatakan prinsip keabadian tenaga? Sebelum kita pergi kepada prinsip keabadian tenaga, kita perhatikan gambar ni. Ada tak sesiapa yang pernah menaiki roller coaster? Siapa pernah? Siapa pernah naik ni? Benda macam ni lah, seumpama macam ni. Roller coaster. Ya, berpusing-pusing tu. Berlingkar-lingkar. Daripada bawah ke atas, daripada ke atas ke bawah, bergulung-gulung. Siapa pernah? Mungkin ada dalam kalangan awak yang pernah. Mungkin tak pernah. Mungkin pernah, mungkin tak pernah. Yang pernah tu, dia ada pengalaman lah. Dia ada experience. Ya? Orang yang tak pernah, dia tak ada pengalaman. Dia hanya mendengar daripada cerita orang saja. Nak tahu sendiri, kena cuba. Macam mana rasanya. Ya, bila kita naik roller coaster tu. Seperti rasa nak gugur jantung tu. Rasa tu. Jantung tu ada situ, tapi rasa tu seperti nak gugur. Jantung tu macam tercabut daripada dada kita. Jadi sebenarnya apa kaitan dengan apa yang kita belajar? Ada kaitan, sangat berkait, ya, dengan apa yang hendak kita pelajari. Sebab apa? Apabila kita belajar, kita bolehlah praktis. Kita boleh praktikkan dalam kehidupan. Bermaksud, kalau nak cuba roller coaster ni, maknanya adakah ia menjadi isu? Adakah jadi masalah kepada kita? Kalau kita tak mampu, kita rasa tak mampu nak naik, kita jangan naik. Jangan kita pandai-pandai naik. Tapi kalau kita rasa boleh, kita cuba. Tidak salahnya mencuba, ya. Yang salahnya kita mencuba benda yang salah. Benda yang merosakkan. Merosakkan fikiran kita, minda kita, fizikal kita. Jadi roller coaster yang ditunjukkan dalam foto 7.5 ni, ya, melibatkan perubahan bentuk tenaga. Jadi kata kunci di sini ialah perubahan bentuk tenaga. Agaknya tenaga apakah yang berubah? Siapa boleh cuba? Apakah tenaga yang terlibat dalam permainan ni ataupun aktiviti roller coaster ni? Siapa boleh cuba? Apakah bentuk tenaga yang wujud? Ada? Saya buka kepada respons. Sekiranya ada, ya. Ada ke kelas? Ada. Okey, jadi tenaga apa? Tenaga apa tu, Effendi? Tenaga keupayaan graviti. Okey, bagus. Tenaga keupayaan graviti, ya. Okey, ada lagi tak tenaga yang terlibat selain pada tenaga keupayaan graviti? Ada lagi? Kalau melibatkan pergerakan, tenaga apa? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Okey, jadi kalau kita lihat, ya, ada dua tenaga di situ. Kita tengok, adakah dua saja tenaga ataupun ada lebih? Kita tengok. Prinsip keabadian tenaga. Macam mana dikatakan prinsip keabadian tenaga? Jadi prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah. Ya, tak boleh dicipta atau dimusnah. Tetapi, tetapi ni penting ni. Tetapi hanya boleh berubah bentuk. Berubah-ubah bentuk ni.
Okey, itulah maksud ataupun prinsip keabadian tenaga. Ya. Tenaga tidak boleh dimusnah ataupun dicipta, tetapi ia boleh berubah. Dia boleh berubah dia dari segi bentuk dia. Jadi roller coaster ni sebenarnya dia menggunakan konsep sistem ayunan bandul. Ya, sistem ayunan. Dia berayun. Macam kita naik buai. Kita naik buai kita naik buai. Bukan buaian di rumah kita tu, bukan buaian yang dalam kain tu, yang budak-budak kecil tu. Jadi buaian yang di taman permainan tu. Taman-taman permainan ada senang tu ada buai kita pun tolak naik tu kan. Jadi sebenarnya dia merupakan sistem ayunan seperti ayunan bandul ringkas dan ayunan spring terbeban yang sentiasa mengalami perubahan bentuk tenaga, iaitu antara tenaga keupayaan graviti atau tenaga keupayaan kenyal. Sebab apa kenyal? Sebab melibatkan spring. Ada setengah ayunan menggunakan sistem spring. Spring bila spring maknanya kenyal. Dan dengan tenaga kinetik. Bermakna di situ 2 atau 3 bentuk tenaga lah yang wujud. Jadi persoalan yang timbulkan di sini. Adakah sistem ayunan mematuhi prinsip keabadian tenaga? Ya atau tidak? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Itu satu persoalan yang perlu kita jawab. Kalau kita masih ingat tentang tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga keupayaan graviti, mana kita boleh faham. Tenaga keupayaan graviti ia melibatkan suatu objek yang berada pada satu ketinggian tertentu. Kemudian dia akan sama ada bergerak atau jatuh ke bawah. Sama ada dia bergerak atau tak bergerak, dia berada di atas dan dia akan kalau jatuh ke bawah. Kita akan jatuh ke atas. Macam itu mana pula jatuh ke atas, mesti jatuh ke bawah. Betul lah. Maknanya dia tak terapung lah. Kalau terapung maknanya dia bukannya tenaga keupayaan graviti. Kalau dia jatuh patut mesti jatuh ke bawah. Kalau dia terapung, katakan buah kelapa. Sebagai contoh, buah kelapa, buah nyor. Buah nyor ni dia sampai masa katakan dikait. Dia pulah-pulah ke. Bila kait tu jatuhlah ke bawah patutnya. Tiba-tiba bila kait tu terapung. Tangkai dah putus. Tapi tak jatuh, dia terapung dia. Di situ dia tidak mematuhi tenaga keupayaan graviti. Sebab graviti mesti melibatkan tarikan ke bumi. Ataupun lebih tepatnya tarikan ke pusat bumi. Okey. Manakala tenaga keupayaan kenyal ataupun tenaga keupayaan elastik, kadang-kadang buku disebut elastik. Kenyal ni dia melibatkan pemanjangan spring. Melibatkan spring. Maknanya dia berada pada satu ketinggian ke ataupun panjang tertentu, sama ada dia dipendekkan, dimampatkan ataupun diregangkan, maka dia akan menghasilkan tenaga keupayaan kenyal. Dan satu lagi yang ketiga ialah tenaga kinetik yang melibatkan pergerakan suatu objek tersebut. Jadi kalau dia mematuhi, maknanya ayunan kita tengok sistem bandul, dia berayun ke kanan, ke kiri, tengah balik kan, sebenarnya dia menggunakan ada apa? Daripada rendah ke tinggi, maknanya ada di situ tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan apa? Kalau melibatkan tali sahaja, maknanya tenaga keupayaan graviti. Kalau dia menggunakan spring, tenaga keupayaan kenyal. Ada setengah tu dia jenis apa? Ke atas ke bawah kan. Jenis roller coaster jenis ke atas ke bawah dan seterusnya. Jadi itu mematuhi prinsip keabadian tenaga.
Ada sikit info sains di situ. Cuba baca. Tenaga yang berguna. Di sini ya. Tenaga yang berguna. Apa yang dikatakan tenaga yang berguna? Ialah tenaga dalam bentuk mudah diubah kepada bentuk yang lain untuk melakukan kerja. Contohnya. Tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan api fosil. Bahan api fosil ni apa dia? Kena tahu jugalah bahan api fosil ni ya. Adalah tenaga yang berguna kerana tenaga kimia mudah ditukar kepada tenaga haba dan tenaga cahaya melalui pembakaran bahan api fosil. Okey, ini contoh. Bahan api fosil ni biasanya kita gunakan untuk petrol itulah. Ya, bahan api fosil untuk petrol. Tengok muka surat seterusnya. Sistem ayunan mengikut prinsip keabadian tenaga. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi mari kita lihat rajah 7.11 ni 7.11 dan 7.12. 7.11 dengan 7.12 nanti muka surat sebelah ya. Muka surat sebelah 7.12 ini. Okey, yang 7.12 ni menggunakan spring. Yang 7.11 tu dia tidak menggunakan spring, dia menggunakan benang atau tali. Okey, digantungkan pada satu tempat yang kekal ya. Ini digantungkan dengan bandul ya, ada tali ada bandul. Jadi itu adalah ayunan ataupun ayunan bandul. Jadi kalau kita perhatikan ayunan bandul ni, okey, mula-mula kita tarik dia kan. Katakan kita tarik pada kedudukan kita punya ladung bandul ni pada kedudukan X. Ya? Kedudukan X. Kita tarik dia. Macam kita nak main buaian di taman permainan tu. Kita tarik ke belakang, tinggi, kemudian kita lepaskan kan. Kita lepaskan. Bila kita lepaskan ataupun kita biarkan dia akan bergerak. Daripada X, ya, dia bergerak pergi ke Y. Dia pergi ke Y. Kemudian daripada Y naik pergi ke Z. Kemudian daripada Z dia turun pula ke Y balik. Kemudian pergi balik ke X. Jadi apakah tenaga yang tersimpan dalam ladung tersebut? Itu kita kena tahu. Ya. Jadi pada kedudukan X ya. Inilah. Jadi tenaga TU tu tenaga keupayaan Tenaga keupayaan graviti berada pada tahap maksimum. Tinggi. Ya. Manakala tenaga keupayaan dia adalah sifar. Tenaga keupayaan dia sifar. Dia ada tenaga keupayaan graviti, ada tenaga keupayaan kenyal. Tapi kenyal tu tak sesuai untuk ini sebab dia tak menggunakan spring. Jadi tenaga keupayaan tu sendiri, tenaga keupayaan dia adalah sifar. Ya. Sebab apa sifar? Sebab ladung tu dalam keadaan pegun, tidak bergerak. Dan kelajuan dia adalah sifar. Maka dia dikatakan tenaga keupayaan adalah sifar. Tapi graviti maksimum. Sebab apa dia panggil graviti? Sebab dia jauh daripada bumi. Dia jauh daripada bumi ya. Dia jauh daripada bumi maknanya maksimum dia sampai situ. Bila dia bergerak pada kedudukan satu ni, iaitu dari kedudukan X ke Y, tenaga keupayaan graviti ladung berkurang. Sebab daripada tinggi ke rendah, ketinggian dia tu berkurang. Jadi tenaga keupayaan graviti dia berkurang dan tenaga keupayaan ladung tu semakin bertambah. Semakin bertambah sebab apa? Kelajuan ladung tu semakin bertambah. Bermaksud tenaga keupayaan ni dia bergantung kepada kelajuan. Maksudnya semakin laju suatu objek bergerak, semakin tinggilah dia punya tenaga keupayaan. Saya sebut tenaga keupayaan. Saya tersasul. Tenaga kinetik sebenarnya. Tenaga kinetik. Ya? Bukan tenaga keupayaan. Tenaga kinetik. TK itu ialah tenaga kinetik. Jadi tertukar tadi. Jadi TU ni ialah tenaga keupayaan graviti. Kemudian TK itu ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik itu maknanya dia tak bergerak kan. Dia tak bergerak. Maka dia dalam keadaan pegun. Maka dia punya hal laju dia adalah sifar. Tenaga kinetik dia sifar lah.
Jadi dari kedudukan X ke Y, tenaga kepayaan graviti dia berkurang kerana ketinggian ladung semakin berkurang. Manakala tenaga kinetik ladung tu semakin bertambah kerana kelajuan ladung semakin bertambah. Tu betul. Kesilapan. Tersasul tadi. Baik, pada kedudukan Y ni, tenaga kepayaan graviti dia minimum. Dia dah rendah daripada dekat, dia hampir dengan bumi. Maka sebab ketinggian dia tu minimum, tenaga kepayaan graviti dia pun adalah minimum. Manakala tenaga kinetik dia berada keadaan maksimum. Sebab pada kedudukan Y tu dia punya kelajuan dia pun maksimum. Kelajuan maksimum. Kemudian yang kedua, dari kedudukan Y ke Z. Dari kedudukan Y ke Z, daripada sini, situ, tenaga kepayaan graviti ladung bertambah. Sebab apa? Ketinggian dia bertambah. Manakala tenaga kinetik ladung semakin berkurang kerana kelajuan ladung semakin berkurang. Sebab dia nak tertinggi. Macam nak naik bukit lah. Ibarat macam orang naik motor, naik bukit, jadi dia kelajuan dia tu diperlahankan. Kemudian pada kedudukan Z. Kedudukan Z tu macam kedudukan X. Tapi dia berada di hujung. Pada kedudukan Z, tenaga kepayaan graviti dia adalah maksimum. Sebab ladung tu berada pada ketinggian maksimum. Tapi tenaga kinetik dia sifar. Sampai dia berhenti. Dia berhenti situ. Sampai itu dia berhenti. Jadi dia punya kelajuan dia adalah sifar. Dari kedudukan Z ke Y. Z ke Y mana? Kita tengok tadi. Z ke Y. Okey, daripada Z pergi ke Y. Itu yang ketiga lah. Z ke Y. Mana dia menurun. Menurun ni Jadi tenaga kepayaan graviti ladung berkurang kerana ketinggian ladung semakin berkurang. Tetapi tenaga kinetik ladung semakin bertambah kerana kelajuan ladung semakin bertambah. Pada kedudukan Y, tenaga kepayaan graviti dia minimum dan manakala tenaga kinetik dia adalah maksimum. Kalau kita tengok sama je kedudukan Y ni. Sama je. Mana pada kedudukan Y tu tenaga kepayaan graviti dia adalah minimum, tenaga kinetik dia adalah maksimum. Dan dari kedudukan Y ke X, Y ke X, tenaga kepayaan graviti ladung bertambah sebab ketinggian ladung semakin bertambah, manakala tenaga kinetik ladung semakin berkurang kerana kelajuan ladung semakin berkurang. Dan last sekali pada X, kembali pada X balik, tenaga kepayaan graviti dia maksimum, tenaga kinetik dia adalah sifar. Sama. Kedudukan X nya adalah sama. Ini sama. Okey. Jadi di situ kita lihat daripada sistem ayunan bandul ni, dia ada melibatkan perubahan bentuk tenaga. Daripada tenaga kepayaan graviti kepada tenaga kinetik. Cuma sekarang ni dikaji dari segi sama ada dia maksimum ataupun dia minimum ataupun sifar. Kemudian kita kaji pula rajah yang melibatkan ada spring. Spring ni maknanya sama ada dia termampat, mampat dia jadi pendek lah, ataupun dia regang. Regang tu maknanya dia memanjang. Itu spring, sifat spring. Dan kenyal. Kenyal tu maksudnya dia punya bila dia panjang atau dia memendek, dia akan kembali pada asal dia. Dia tidak berubah bentuk. Dia punya panjang asal dia tidak berubah. Itu maksud kenyal. Kalau tidak kenyal ni kita tarik, kita regang ataupun kita lepaskan, dia dah berubah dah spring tu. Dia bukan dia berubah spring, maksudnya dia punya sifat kekenyalan tu dah berubah. Yang asalnya, katakan asal dia sebelum kita tarik dia, mungkin panjang dia 5 cm macam tu. Sebagai contoh, asal dia 5 cm. Kemudian kita tarik dia jadi apa, katakan 10 cm kan. Kemudian kita lepaskan balik, dia mesti jadi 5 cm balik. Itu dimaksudkan dengan kenyal. Tapi kalau asalnya 5 cm, kemudian kita tarik jadi 10 cm, kemudian bila kita lepaskan spring tu,
dia jadi 6 cm. Panjang dia tu berubah. Dia naik pada 5 kepada 6. Maksudnya sifat kekenyalan. Sifat kekenyalan spring tu tiada. Tiada ataupun berkurang. Berkurang ya. Itu dari segi maksud kekenyalan. Ataupun kataan lain yang boleh digantikannya ialah elastik. Elastik. Orang putih panggil flexibility. Flexibility, kelenturan. Jadi katakanlah spring ini kita gantung pada satu tempat yang tetap, kemudian diletakkan satu beban. Kita letak satu beban. Jadi bila kita letak satu beban, sudah tentulah spring tu akan memanjang lah kan. Memanjang ke bawah lah. Ataupun kita kata tertarik lah. Tertarik ke bawah. Daripada kedudukan asal dia, ya, di sini, ini kedudukan asal. Kemudian bila dia diletakkan beban, dia akan turun sampai sini. Kemudian dia tarik pula ke atas. Begitulah seterusnya ya, sampai dia berhenti ya. Sampai dia berhenti. Jadi kita kaji dari segi kedudukan dia pada X. Okey, pada X ni. Okey, pada X, pada sini, pada aras tu. Di situ tenaga kepayaan kenyal. Kita tak gunakan istilah graviti. Kita gunakan kenyal. Sebab apa? Sebab melibatkan spring. Jadi tenaga kepayaan kenyal pada kedudukan X tu dia adalah maksimum. Sebab spring paling teregang. Paling maksimum lah tu, dia teregang. Kalau kita letak beban yang terlalu berat, mungkin sampai spring tu boleh putus. Dia ada had dia juga, kemampuan dia. Spring ni dia ada ditulis sampai maksimum 10 kg saja. Macam kita guna penimbang lah, penimbang dacing tu. Dia dacing yang biasa ya, yang menggunakan sistem spring. Bila kita letak satu beban, beban ditulis dari situ. Spring ni ataupun neraca ni ataupun penimbang ni, dia boleh menimbang satu beban maksimum dia 10 kg saja, contoh. Kan? Artinya kalau kita letak berapa? Kita letak satu benda yang melebihi daripada 10 kg. Kita letak 15 kg punya barang. Jadi bagaimana dia punya jarum tu? Jarum tu tak mampu nak baca. Ya? Jarum ni ada jenis-jenis dia. Ada jarum jenis digital. Digital tu digit lah, nombor. Ditulis tu error. Kata, ya. Satu lagi jarum yang memang jenis analog. Analog yang jenis ada nampak jarum tu. Kan? Yang tu dia pusing maksimum dah. Dia pusing maksimum sampai 10 je. Padahal sebenarnya beban tadi, objek itu mungkin lebih dari 10. Tapi kerana kapasiti dia, kemampuan dia untuk menampung beban tu. Begitu juga dengan spring. Jadi spring yang seperti dalam gambar rajah ni, dia ada dia punya had maksimum dia. Jadi bila digantung satu beban yang mempunyai berat tertentu, diletakkan kemudian sampai ke X. Jadi di situ tenaga kepayaan kenyal dia adalah paling maksimum. Kerana spring paling teregang. Tenaga kepayaan dia sifar. Sebab sampai situ dia tak bergerak. Dia senyap. Bukanlah dia bergerak tu bukan lama lah. Maknanya dia berhenti. Berhenti beberapa second. Second tu bukanlah 1 second. Mungkin kurang daripada 1 saat. 0.01 saat. Contohnya macam tu. Terlalu cepat lah. Yang kadang-kadang sukar untuk disukat dengan jam randing. Kemudian dari dari X ke Y. Yang ni ya. Dari X dia bergerak ke Y. Di situ tenaga kepayaan kenyal dia berkurang. Tenaga kepayaan dia berkurang sebab apa? Spring semakin kurang teregang. Manakala tenaga kinetik dia semakin bertambah sebab kelajuan spring semakin bertambah. Pada kedudukan Y pula, kedudukan sini, tenaga kepayaan kenyal dia minimum. Kepayaan kenyal dia adalah minimum kerana spring pada kedudukan keseimbangan. Keseimbangan, balance. Itu kedudukan dia. Dan tenaga kinetik dia adalah maksimum. Tapi tenaga kinetik dia adalah maksimum sebab kelajuan spring adalah maksimum pada kedudukan Y. Yang kedua, iaitu pergerakan daripada Y ke Z.
tenaga kepayaan dia bertambah. Okey, tenaga kepayaan kenyal. Tenaga kepayaan kenyal dia bertambah kerana spring semakin termampat. Okey, dia mampat. Manakala tenaga kinetik dia semakin berkurang. Sebab kelajuan spring semakin berkurang. Kemudian pada titik ataupun kedudukan Z. Pada kedudukan Z, tenaga kepayaan kenyal dia adalah maksimum kerana spring paling termampat. Termampat. Tadi paling teregang, ini termampat. Sifat spring ni dia mampat dan regang. Memendek, memanjang. Itu adalah sifat dia. Ciri-ciri spring. Kalau tak ada dua sifat tu, itu bukan spring. Kan? Dia memampat je. Meregang tak boleh. Itu bukan spring. Ataupun sebaliknya. Meregang saja. Tak termampat. Itu pun bukan sifat spring. Spring ni dia mesti termampat dan juga teregang. Dan tenaga kinetik dia pada kedudukan Z sifar. Sebab spring, pegon, kelajuan dia pun sifar. Dari kedudukan Z ke Y. Daripada kedudukan Z ke Y macam mana pula? Daripada kedudukan Z pergi ke Y. Mana patah balik lah. Tenaga kepayaan kenyal dia berkurang. Manakala tenaga kinetik dia semakin bertambah. Pada kedudukan Y, tenaga kepayaan kenyal dia adalah minimum. Manakala tenaga kinetik dia adalah maksimum. Okey, ulang balik ya. Dari kemudian kedudukan Y ke Z, tenaga kepayaan kenyal dia bertambah, tenaga kinetik semakin berkurang. Dan akhir balik pada kedudukan X, tenaga kepayaan kenyal dia adalah maksimum, manakala tenaga kinetik dia adalah sifar. Okey, jadi untuk yang spring ini dia sedikit berbeza. Berbeza sikit sebab kerana sifat spring tu kita nak bandingkan dengan tenaga kepayaan graviti. Kerana tenaga kepayaan graviti ni dia tidak melibatkan pemanjangan dan juga pemendekan spring. Dia hanya melibatkan ketinggian. Okey ya? Boleh ya? Boleh faham ke? Boleh faham ke tak? Tengah-tengah hari ni ya. Main dengan spring. Okey. Sekarang ni kita nak pindah kepada muka surat 225 pula. Iaitu perubahan tenaga kinetik dan tenaga kepayaan bagi suatu sistem tertutup. Apa dia tu? Sistem tertutup tu. Jadi kita tengok. Dalam sistem tertutup, ya, perubahan tenaga antara tenaga kepayaan dengan tenaga kinetik mematuhi prinsip keabadian tenaga. Jadi kalau persoalan ditanya adakah tenaga kepayaan dan dengan tenaga kinetik ini mematuhi prinsip keabadian tenaga, so kita dah ada jawapan dia. Jawapannya ialah mematuhi prinsip keabadian tenaga. Sebab apa? Di awal-awal tadi kita telah sebutkan prinsip keabadian tenaga ia tidak boleh iaitu tidak boleh dimusnahkan ataupun dicipta. Tetapi ia boleh berubah bentuk tenaga tu. Berubah daripada satu bentuk tenaga jenis kepada satu bentuk tenaga yang lain. Jadi itu dipatuhi oleh kedua-dua bentuk tenaga, iaitu tenaga kepayaan dan juga tenaga kinetik. Oleh itu jumlah tenaga kepayaan dan tenaga kinetik dalam satu sistem ayunan yang tertutup adalah malar. Malar. Apa pula malar ni? Malar ni maknanya tetap. Malar ni maksudnya tetap. Contoh sistem ayunan yang tertutup adalah seperti yang tunjukkan rajah 713A ini dan rajah 713B. Ya, macam mana kita nak fahamkan dia? Macam mana kita nak fahamkan bahawa kedua-dua tenaga ni mematuhi prinsip keabadian tenaga. Kita tengok Okey, ini
kena kepada fahaman yang tahap tinggi sikit ya. Saya akan besarkan sikit. Okey. Kita fahamkan ni. Kita ada ladung Ladung ni, inilah ladung. Ladung yang bulat ni, ladung yang diikat dengan satu tali. Sama ada tali ataupun benang. Kemudian kita nak ayunkan dia ya. Kita nak ayunkan dia, kita akan tarik lah. Ya, kita akan tarik dia. Ya, kita akan tarik pada kedudukan ni ya. Kita tarik. Okey, dari di sini tenaga keupayaan dia adalah maksimum. Ya, saya buat warna lain sikit ya. Saya buat warna merah lah. Okey, ni warna merah. Tenaga keupayaan adalah maksimum. Kalau nak lebih tepat, tenaga keupayaan graviti lah ya. Tenaga keupayaan gravitinya adalah maksimum. Manakala tenaga kinetik dia adalah sifar. Cuba kita tengok di sini pula. Sama tak? Pun sama kan? Iaitu tenaga keupayaan di sini adalah maksimum. Tenaga kinetik dia adalah sifar. Jadi sebabkan ya, yang ni dan yang ni, tenaga keupayaan di maksimum dan tenaga kinetik di sifar, maka dikatakan bahawa ya, tenaga tersebut adalah seimbang ataupun berada dalam keadaan malar berdasarkan kepada graf yang ditunjukkan dalam gambar sebelah ni lah ya. Di antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik. Tenaga gini ya. Tenaga keupayaan yang diwarnakan warna biru ni, okey, dia bentuk macam cawan yang tak ada air. Manakala tenaga kinetik dia berbentuk mangkuk atau cawan yang terbalikkan. Okey. Jadi kita lihat di situ, jumlah di sini, jumlah tenaga yang tinggi maksimum sini adalah malar. Ya. Malar ni dia tetap, dia sama je. Antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik adalah sama pada kedudukan keseimbangan. Mungkin kita pening sikit nak baca yang ni. Tak apa, jangan risau. Kita akan buat latihan nanti ya. Latihan. Info sains sikit ya. Berdasarkan pada prinsip kebadan tenaga boleh berubah-ubah bentuk. Okey, itu jelas ya, faham ya. Dalam perubahan bentuk tenaga, sebahagian kecil sahaja tenaga ditukarkan menjadi tenaga yang berguna. Bukan semua ya. Sebahagian besarnya ditukarkan kepada tenaga yang tidak berguna. Mana sebahagian kecil je yang ditukarkan kepada tenaga yang berguna. Yang lain tu banyakkan tidak berguna. Seperti tenaga haba yang disebabkan oleh geseran. Ya, contohlah tu. Okey, jadi sistem tertutup merupakan sistem di mana tiada daya luar seperti geseran bertindak. Mana tidak ada faktor luar lah yang mengganggu gugat, menyebabkan perubahan yang ketara kepada suatu perubahan tenaga tersebut ya. Bila adanya daya lain seperti geseran, itu yang menyebabkan ianya mengubah keadaan. Jadi yang sistem tertutup ni merujuk kepada tiada daya luar seperti geseran bertindak. Maka tenaga haba tidak akan terhasil dalam suatu sistem tertutup. Geseran tu kan akan menghasilkan haba. Contohnya kita ambil tangan kita, support tangan kita, kita letakkan dua tangan ni, sentuhkan dia. Ya, sentuh. Kemudian cuba kita gosok tangan kita. Kita gosok. Kita gosok lama-lama laju-laju sikit, kita gosok tangan kita. Kita ada geseran kan? Geseran tu kerana ada sentuhan antara tangan kanan, tapak tangan kanan dengan tapak tangan kiri. Lama kelamaan kita akan dapati bahawa tapak tangan kita berasa panas. Betul tak? Berasa panas. Panas tu haba lah. Kan? Buktinya mana kita tahu panas? Kita boleh rasa lah. Kita boleh letak kat pipi kita, oh panas. Sebelum dengan selepas. Sebelum sejuk. Selepas kita buat gosokkan ni, kita rasa panas. Jadi maknanya untuk sistem tertutup ni dia tidak ada melibatkan geseran. Sebab geseran tu akan menghasilkan haba. Ini bermakna sistem tertutup tidak menghasilkan haba kerana tiada
geseran. Okey, ini tak apa. Kita skip yang aktiviti 7.3. Kemudian kita tengok contoh. Contoh masalah numerical. Jangan takut ya, jangan takut. Kita tengok soalan. Gambar pistol kan, suka kan pistol. Suka tengok movie cerita orang tembak-tembak kan. Betul tak? Tapi kita nak belajar dari segi sains dan juga ilmu fizik ni ya, ilmu fizik. Okey, rajah 7.14 ni, rajah ni lah, menunjukkan sebuah pistol mainan. Pistol mainan je ni. Panjang spring di dalam pistol mainan ialah 300 mm. Ya, 300 mm ya, dia panjang dia. Maknanya daripada sini sampai ke sini ya, 300 mm dia punya panjang spring tu. Jika daya 5 Newton, daya disebut situ, daya 5 Newton digunakan untuk memampatkan spring sehingga panjang dia menjadi 50 mm. Maknanya apa? Daripada 300 jadi tinggal 50 je. Maknanya dia berubahlah sebanyak 250 mm. Asal 300 kemudian jadi 50 mm. Hitungkan kelajuan maksimum bola plastik yang berjisim 50 gram. Ya, 50 gram semasa bola itu ditembak keluar dari pistol. Bila kita tekan dia punya acu pistol tu, bola tu keluarlah daripada dia punya laras dia tu. Berapa kelajuan dia tu? Kita nak tahu. Kemudian lepas kita nyatakan kelajuan dia tu, nyatakan satu anggapan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, dia bagi dah contoh penyelesaian di situ. Berdasarkan prinsip keabadian tenaga, okey, tenaga keupayaan kenyal. Sebab apa kenyal? Sebab guna spring ya. Yang tersimpan dalam spring sama dengan tenaga kinetik bola plastik. Sebab tadi kita belajar hubungan antara tenaga keupayaan dengan tenaga kinetik ialah malar. Jadi dia sama. Jadi formula dia untuk menyelesaikan masalah ni ialah ni. Okey. Yang 1/2 Fx ni adalah formula untuk tenaga keupayaan kenyal. Manakala 1/2 mv kuasa 2 itu adalah tenaga kinetik yang kita belajar sebelum ni. Kita dah belajar formula ni. Jadi kita cuma kita combine. Jadi sama dengan adanya sama dengan situ. Kita masukkan nilai dalam formula 1/2 darabkan dengan 5N. 5N tu ialah daya. Ni daya. Kita ada dibagi daya 5N. Darabkan dengan X. X tu apa dia? X itu ialah pemanjangan spring. Pemanjangan spring ya, perubahan pemanjangan spring. Jadi sekarang ni spring tu daripada 300 pergi ke 50. So maknanya inilah X-nya. Ini adalah X. Ya, ini adalah X. Tapi dia dalam unit milimeter. Bila dia dalam milimeter, kita kena tukarkan kepada unit SI, iaitu meter lah. Ya, kita tahu bahawa 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Itu kita tahu. Jadi 1 meter juga bersamaan dengan 1000 milimeter. Sebab apa 1000 milimeter? Sebab 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Jadi kalau 250 milimeter nak tukar pada meter, kita kena bahagi dengan 1000 lah. Kita bahagi 1000, kita dapat yang ni. Jadi 250 per dengan 1000 meter, kita akan dapat itu. Kita dapat berapa? 250 bahagi dengan 1000. Ya. Potong 25 dengan ni 1/4. Jadi 1/4 sama dengan 0.25 ya. 0.25. Jadi mana sini 0.5. Jadi maknanya 5 darabkan dengan 0.25 bahagi dengan 2, kita akan dapatlah jumlah dia ya. Ini kena pandai matematik ni. Ya, kena pandai matematik, kena pandai tekan kalkulator pun kena pandai juga. Ya.
sama dengan 1/2 darab dengan M. M ni ialah mass, jisim. Jisim yang diberi ialah 50 gram. Ya, 50 gram itu adalah jisim dia. Kena tukar pada unit SI iaitu kilogram. Kena tukar pada kilogram. Berapa? 1000 gram sama dengan 1 kilo. Jadi kalau 50 kilo, maknanya kena bahagi 1000. So dapat sifar poin sifar 5. Ya, potong ni. Potong, kita dapat 1, 2. 1, 2. Ya. Jadi maknanya sifar poin sifar 5. Jadi 1 darab dengan sifar poin sifar 5 bahagi 2 pula. Ya. Dan yang kita nak cari sekarang ni ialah V. V kuasa 2. Ya. Dan kita kalkulate, kita dapatlah V kuasa 2 sama dengan 25 meter meter kuasa 2 per saat. Ha? Meter kuasa 2 saat per saat. Kemudian kita buat punca kuasa 2. 25 punca kuasa 2 dapatlah 5 meter per saat. Yang ni ada masalah sikit matematik ni. Pengiraan. Jadi pertamanya kita kena ingat formula. Okey, ingat formula. Formula memang kena ingat. Kalau diberi dalam buku ataupun dalam soalan, itu mujur lah. Ya. Pertama kita kena tahu formula untuk formula tenaga keupayaan kenyal. Sebab melibatkan spring. Okey, melibatkan spring iaitu sama dengan 1/2 Fx. Itu kita kena tahu. Ini formula dia. Yang pertama. Kemudian formula ataupun rumus. Formula tenaga kinetik iaitu setengah mv kuasa 2. Ini pun kena tahu. Ini ilmu fizik ni. Tinggi punya level. Jadi berdasarkan pada prinsip keabadian tenaga, ya, tenaga keupayaan kenyal sama dengan tenaga kinetik, maka kita kata 1/2 Fx sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Okey, mv kuasa 2. Sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari hal laju. Yang pertama kita nak cari kelajuan V tu. V itu ialah singkatan bagi V sama dengan velocity. Velocity ni ialah hal laju ataupun kelajuan. Hal laju. M ialah mass. Mass ni bahasa Inggeris iaitu jisim. F ialah force. Force ini ialah daya. Manakala X ialah pemanjangan spring. Okey, pemanjangan spring. Jadi unit kita kena tahulah. Unit mesti dalam unit SI. Ingat lagi unit SI. Jadi kita nak cari V sekarang ni. Kalau kita masukkan nilai, kita kata 1/2 darab dengan F. F tadi kita diberi 50 Newton. Okey, 50 Newton. Kemudian darabkan dengan X, pemanjangan spring. Pemanjangan spring tu saya kata tadi daripada 250 ml nak tukar kepada meter, dia akan jadi dia berapa? 250 mm bahagi dengan 1000. Kita potong, kalau nak potong lah. Ya, tak potong pun tak apa sebenarnya. Dapat 4. Jadi situ akan jadi 4. 1/4. Kalau nak tukar pada perpuluhan, dia jadi 0.25 ya, meter. Sama dengan setengah darabkan jisim 50 gram. 50 gram ya, 50 gram tukar pada nak tukar pada kilogram, jadi bagi 1000 juga. Jadi sifar poin sifar 5 kg. Jadi sini sifar poin sifar 5 kg darabkan dengan V yang kita nak cari. Selesaikan dia. Selesaikanlah. 50 darab dengan sifar poin 5 bagi 2. Ya.
50 tekan kalkulator. 50 ya, darabkan dengan 50 darabkan dengan 0.25 kemudian bahagi 2. Okey. Kita akan dapat 0.625 sama dengan yang ni 0.05 bahagi 2. 0.05 bahagi 2 kita dapat 0.025 ya, V kuasa 2. Yang kita nak cari V kuasa 2 sama dengan jadi 0.625 bahagi dengan 0.025 dia dapat 25. So dapat 25. Ya, 25. So nak tinggalkan V, bila tinggalkan V sini kuasa 2, sini jadi punca kuasa 2. Ya. So 25 punca kuasa 2 dapat 5. Ya. Dia punya unit dia adalah meter per saat ya. Meter per saat. Okey. Kita tengok balik yang tadi. Jadi anggapan kita bila meter dia punya kelajuan dia adalah 5 meter per saat, anggapan kita dah tiada kehilangan tenaga ke persekitaran. Tiada. Sebab apa tiada tenaga hilang ke persekitaran? Sebab apa? Tadi kita dah sebut. Sebab tidak ada geseran. Ya, tidak ada geseran. Tidak ada geseran, tidak ada haba. Bila tidak ada haba, maknanya tidak ada kehilangan tenaga ke persekitaran. Senang ke susah? Senang ke susah? Siapa kata senang? Angkat tangan. Tekan raise hand. Siapa kata susah? Tak payah angkat tangan. Siapa kata senang? Tekan raise hand. Ataupun saya tukar soalan. Siapa kata susah? Raise hand. Saya. Susahnya. Tekan dia punya raise hand. Susah ya. Susah belaka. Jadi kalau susah belaka ni kena ulang-ulang. Ya, ulang-ulang sebab dia matematik. Jadi kalau awak lemah matematik, lemahlah yang ni. Kan? Sebab melibatkan pertukaran unit. Bahkan yang ni lebih mencabar daripada matematik. Sebab apa? Kena faham konsep dia, prinsip dia, ya, betul kita nak pindahkan nilai tu. Tapi sebenarnya tak susah mana, ya. Katakan senang, ya, katakan senang kepada sains. Tapi dia kata pada gitulah cikgu. Cikgu boleh lah katakan. Saya dulu pun macam awak juga, ya. Saya dulu pernah belajar juga macam awak tingkatan 3. Saya pun melalui zaman tersebut. Ya, jadi saya tahu. Memang susah, tetapi lagi susah kalau kita tak belajar. Lagi susah kalau kita tidak ulang. Lagi susah kalau kita tak buat sesuatu. Ya. Memang dia sedia susah, sedia mencabar, tetapi ianya tidaklah sesusah mana sekiranya kita repeat. Kita ulang, kita buat latihan, insya-Allah boleh ya. Jadi kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita tengok praktis formatif 7.3. Tujuan kita bincang praktis formatif 7.3 ni supaya awak ada idea nak jawab. Ya, awak ada idea nak jawab dia dan awak boleh buatlah. Soalan pertama, nyatakan prinsip keabadian tenaga. Ini ada dalam buku teks tadi ya. Prinsip keabadian tenaga saya rasa tak ada masalah, boleh cari dalam buku teks, ya. Boleh. 2. Ayunan spring terbeban seperti yang tunjukkan dalam rajah 1 yang ni merupakan suatu sistem ayunan tertutup. Okey. Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga kepayaan kenyal sistem adalah maksimum. Siapa nak cuba? PQR. Di mana? Di manakah kedudukan beban di mana tenaga kepayaan kenyal sistem adalah maksimum? Siapa nak cuba? Ada nak cuba? Fatihah? Oh, Fatihah. Awak nak cuba ke? Ya. Awak nak cuba soalan nombor 2A tu? Di mana kedudukan beban di mana tenaga kepayaan kenyal adalah maksimum? Di P kah? R
di P atau Q atau R? Di mana? Di mana? R. Di R. Okey, pandai pun. Betul tu. Ya, di R. Okey, beres. B. Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga kepayaan kenyal sistem adalah minimum. Di mana minimum? Tadi maksimum. Tadi ni sekarang ni nak yang minimum. Minimum ni mana yang sikit lah. Mana? Di P ke di Q? R tak boleh lah. R dah ambil tadi. Yang maksimum. Sekarang tinggal P ataupun Q. Di mana? Siapa nak cuba? Ada cuba? Al-Amin. Al-Amin ada tak? Dia keluar dah. Ada kelas? Di mana yang minimum? Ada? Di mana? Di mana? Saya tak dengar lah. Di mana? P. Di P. Okey, di P. Okey, betul lah tu. Di P P adalah tenaga kepayaan minimum. Okey, selesai. 2A dan 2B. Sekarang kita pergi kepada soalan 3. Rajah 2 menunjukkan sebuah sfera logam berjisim 2 kg. Okey, ni M lah. M ya. Dilepaskan dari ketinggian 2.5 meter. Ya, dilepaskan dari ketinggian 2.5 dari permukaan bumi. Dia daripada permukaan bumi ya, bukan daripada atas. Daripada permukaan bumi. Maknanya dilepaskan dari ketinggian 2.5 meter dari permukaan bumi. Maknanya daripada sini sampai ke sini ya. Ketinggian dia berapa? 2.5 meter. Soalan A. Hitung tenaga kepayaan graviti yang dimiliki oleh sfera logam itu sebelum dilepaskan. Sebelum dilepaskan. Tenaga kepayaan graviti. Jadi sebelum dilepaskan, dia di sinilah kan? Okey? Betul tak? Di badan kat sini yang saya merahkan ni. Sebelum dilepaskan. Jadi formula tenaga keupayaan graviti. Apa formula tadi? Yang kita belajar? mgh. Okey. Kalau yang spring tu tenaga kepayaan kenyal, dia 1/2 fx. Kalau graviti mgh. M dia berapa? 2 kilo. 2 ya. 2 kilogram dalam unit SI, darab dengan G. G gravitinya berapa graviti? 10. Ya, 10. Kemudian H dia berapa tinggian dia? Sifar kan? Betul tak? Sini sifar lah. Ya. Sifar meter Sifar meter. Jadi darab dengan sifar. Berapakah 2 darab 10 darab dengan sifar? Berapa jumlah dia? Siapa boleh jawab? 2 darab 10 darab sifar. Berapa jawapan dia? 2 darab 10 berapa? 2 darab 10 berapa? 20. 20. Okey. 20 darab sifar? Sifar. Sifar berapa? Sifar. Jadi semua nombor yang darab dengan sifar, jawapan mesti sifar ya. So sifar. Jadi tenaga kepayaan graviti pada sebelum dilepaskan ialah sifar Newton. Ya, sifar Newton. Berapakah kelajuan maksimum bagi sfera logam Berapakah kelajuan maksimum bagi sfera logam tersebut setelah dilepaskan? Ya, kelajuan dia. Ya, dia nak masuk dia nak cari V. Kelajuan tu. Jadi melibatkan apa? Tenaga kepayaan graviti, ya, tenaga kepayaan graviti. Okey, tenaga kepayaan graviti mgh. Kemudian
berapakah setelah dilepaskan? Maknanya kena guna lah formula ni. Selepaskan. M dia ialah 2 kg, darab dengan 10, darabkan dengan ketinggian dia 2.5 meter. So 2 darab 10, 20. 20 darab 2.5, 20 darab dengan 2.5 berapa? 5.0 ya, 5.0 20 maknanya 50 jadi 56 dah. Kalau 20 darab dengan 2 dapat 40. Darab dengan 25 jadi 50. So 50. 50 apa? Unit dia bagi V ialah meter per saat. Meter per saat. Okey. Selesai untuk soalan nombor 3. Ada lagi ke? Habis dah. Ya? Dah habis. Jadi rumusan kita belajar pada bab. Ini rumusan untuk bab ni. Bukan yang subtopik tadi ya. Yang kita baru belajar tadi ialah prinsip keabadian tenaga ya. Prinsip keabadian tenaga, tapi ini adalah rumusan apa yang kita dah belajar dalam bab 7. Ya, kita belajar kerja iaitu keupayaan untuk melakukan kerja. Yang mana kerja ni didefinisikan sebagai daya darab sesaran. Ya. Diukur dalam unit SI dia ialah joule. Didefinisikan sebagai daya 1 Newton menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. Kerja juga dikaitkan dengan kuasa. Formula kuasa ialah kerja per masa. Yang diukur dalam unit SI-nya ialah dalam watt, W besar. Di mana kuasa didefinisikan sebagai kerja 1 joule dilakukan dalam masa 1 saat. Tenaga juga wujud dalam bentuk seperti tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga kinetik. Formula bagi tenaga keupayaan graviti ialah mgh. M itu ialah jisim, G itu graviti, H itu ialah ketinggian. Manakala tenaga keupayaan kenyal, formula dia setengah darab dengan Fx. Tenaga kinetik setengah M V kuasa 2. Di mana apabila kita gabungkan ketiga-tiga ni, kita boleh katakan bahawa tenaga boleh berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan ia mematuhi prinsip keabadian tenaga. Ya, itulah yang kita belajar dalam bab 7. Jadi saya nak nanti awak selesaikan ni. Selesaikan ni. Bila sebut selesaikan ni, selesai sajalah. Ya, harapnya buatlah ya. Itu praktis sumatif 7. Praktis sumatif 7 sebagai awak punya homework. Dan juga buku SPS lah. Buku SPS. Buku SPS mana pula SPS saja ni. Tinggal kat mana. Tapi saya setelah hari ni sekarang itu sajalah. Ya, buat nota, kemudian akhirkan dengan praktis sumatif 7. Ya, kemudian hantar pada saya. Bukannya esok hantar. Hantar selepas hari kelas hari esok. Jadi esok hari Rabu ada kelas 8.30. Kita masuk awal. Awal tu 8.30 lah. Ya. Kemudian boleh kelas ya. Okey, sebelum kita bersurat